بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dijaga oleh Allah daripada kejahatan benda yang ada di antara dua janggut dan juga benda yang ada di antara dua kaki, nescaya dia masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni dapat kita faham bahawa dua benda ni sangat penting dijaga. Iaitu yang pertama, ma baina lahyaihi, iaitu benda yang ada di antara dua janggut ataupun di antara dua rahang. Maksud dia lidah. Barang siapa Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara dia, maka dia akan menjadi satu orang yang memelihara lidah dia. Dia tidak guna lidah dia untuk menabung fitnah, dia tidak guna lidah dia untuk maki hamun, dia tidak guna lidah dia untuk mencerca, mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Maka dia merupakan orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ma baina rijlai, benda yang ada di antara dua kaki, iaitu kemaluan dia. Barang siapa yang boleh memelihara kehormatan diri dia, bermakna dia orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam janji, Nabi kata barang siapa yang boleh jaga dua benda ni, boleh jaga lidah daripada buat benda yang tak patut dia buat, dan boleh jaga kehormatan diri daripada buat benda yang dimurka Allah, dakhalal jannah. Nabi kata janji Allah, dia masuk syurga. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad ightabtah, wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, Nabi tanya sahabat dia,
Nabi kata atadruna mal ghibah. Nabi kata hampa tahu dah apa dia yang dikatakan mengumpat tu? Nabi tanya sahabat, atadruna mal ghibah, hampa tahu tak yang kata mengata ke orang tu apa? Sahabat kata Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata kami tak tahulah, Allah dan Rasul lebih tahu. Mengumpat tu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Yang kata mengumpat tu ialah kamu sebut satu benda tentang saudara kamu yang benda tu kalau saudara kamu dengar yakrah, dia tak suka. Yang kata mengumpat tu ialah kamu kata satu benda tak elok kepada saudara kamu. Saudara kamu kalau dengar benda tu dia marah, dia tak suka. Itu mengumpat. Sahabat kata dekat Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Sahabat kata, ya Rasulullah, apa pendapat kamu kalau sekiranya benda hak kita kata tu ada sungguh ke dia? Kita kata sungguh, kita kata dia ni bagi hak kita kata tu memang ada ke dia. Kita kata dia ni kedekut, memang kedekut sungguh. Kita kata dia ni jahat, jahat sungguh. Afara'aita, apa pandangan kamu ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul? Kalau sekiranya benda hak kita kata tu sungguh ada kat dia, mengumpat juga ke? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Nabi kata kalau hak kamu kata tu ada sungguh ke dia, itulah mengumpat. Wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Tapi kalau hak kamu kata tu tak betul, itu fitnah, itu bohong. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau berdasarkan kepada hadis ni, kita mengumpat orang hari-hari. Ini takut. Kalau berdasarkan kepada hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau berdasarkan hadis ni, hari-hari kita ada mengumpat orang. Kalau kita kata tu betul sungguh, dan kita kata dengan niat nak menghina dia, mengumpat. Ada pengecualian dalam beberapa hadis lain. Dia kata kalau sekiranya kita kata ke dia, benda hak kita kata tu ada sungguh ke dia, tapi kita kata kat dia dengan tujuan supaya orang lain tak terpedaya dengan dia, maka itu diharuskan, dia kata. Tapi kalau kita kata dengan tujuan nak hina dia, itu mengumpat. Kerana menghina tidak ada faedah. Memberi ingat kepada orang supaya orang tak terkena dengan dia, itu berfaedah. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kaza wa kaza. Qala ba'd ar-ruwah ta'ni qasirah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت وحكيت له إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi, dan itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata Aisyah, satu hari aku kata dekat Nabi, aku kata hasbuka min Safiyyah kaza wa kaza. Aisyah kata satu hari aku kata ke Nabi, aku kata ya Rasulullah, Safiyyah ni lagu tu lagu ni, lagu tu lagu ni. Qala ba'd ar-ruwah, dalam satu riwayat lain,
Dia kata ta'ni qasirah. Aisyah ni dia macam duk berburuk. Nak kata berburuk tak berburuk lah. Dia macam nak kata hina pun tak hina lah. Dia cerita dekat Nabi tentang isteri Nabi hak seorang lagi, nama Safiyah. Nabi isteri ada belah-belah orang. Aisyah ni isteri Nabi, Safiyah pun isteri Nabi. Isteri sama isteri ni madu ni biasalah. Manusia sikit sebanyak ada lah cerita. Maka Aisyah ni satu hari dia kata dekat Nabi, dia kata hasbuka min Safiyah kaza wa kaza. Dia kata ya Rasulullah, dia kata cukupkah dekat kamu ni dapat isteri macam Safiyah tu? Qasirah, dia kata Safiyah ni katil. Katil mulut pendek. Jadi cara dia duk kata dekat Nabi tu macam nampak seakan-akan macam dia ni pelekeh Safiyah ni, pasal Safiyah ni tak cukup 5 kaki. Rendah sikit, pendek sikit, qasirah. Jadi dia duk kata dekat Nabi nikah dengan Safiyah, satu orang pendek lah apa. Dia duk cakap macam tu dekat Nabi. Nabi SAW bila dengar Aisyah duk kata macam tu dekat Safiyah, Nabi kata laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Nabi kata wahai Aisyah, cakap kamu tadi kalau sekiranya dicampurkan cakap kamu tu dengan air laut akan berubah bau dan rasa dia. Nabi nak abang kata cemar sungguh cakap hang tadi. Dia bukan kata teruk-teruk sangat dekat Safiyah ni. Cuma kata Safiyah ni pendek. Kata dia dekat Safiyah, kata Safiyah ni tak cukup saiz, pendek ni. Kata-kata tu Nabi marah. Nabi kata dekat dia, wahai Aisyah, dia kata, laqad qulti, sesungguhnya kamu ni dah kata kalimatan, satu kalimah, law muzijat bima'il bahri, yang kalimah kamu kata tu kalau dicampur dengan air laut, lamazajathu, air laut tu pun boleh berubah kerana kotornya perkataan kamu tadi. Maknanya Nabi marah lah. Nabi tak suka Nabi duk kata ke orang macam tu. Nabi tak suka. Aisyah kata dekat Safiyah, dua-dua ni madu, dua-dua isteri Nabi. Seorang kata dekat seorang, Nabi tak suka. Nabi kata cakap kamu tu kalau dicampur dengan air laut hak luas tu, air laut tu boleh berubah dengan cakap kamu berasa sikit tadi ni. Tapi kesan dia tak elok, Nabi kata. Qalat, kata Aisyah lagi, wa hakaitu lahu insanan. Aisyah kata pernah aku kadang-kadang duduk dengan Nabi ni, aku duduk cerita hai orang. Hakaitu maksudnya menghikayatkan. Aku menghikayatkan, aku duduk cerita insanan tentang satu orang lah. Duduk cerita ya Rasulullah, si fulan ni macam ni, si fulan ni perangai lagu ni, dia ni macam ni. Duduk cerita pasal hai orang. Faqala Nabi SAW, Nabi kata kat dia, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kaza wa kaza. Nabi kata dekat dia, wahai Aisyah, aku tak suka bercakap pasal hai orang, kerana aku sendiri pun rasa aku pun ada kelemahan di sana situ. Cantik yang kata Nabi. Aisyah main duk cerita dekat dia pasal orang tu lugu ni, orang ni macam ni apa semua. Nabi tak marah. Nabi kata macam tu. Nabi kata ma uhibbu anni hakaitu insanan. Aku tak suka duk kata ke orang ni. Aku tak suka duk bercakap hai orang. Wa inna li kaza wa kaza. Pasal aku sedang, aku sendiri pun bukanlah sempurna sangat. Nabi bukan kata dia tak sempurna, kerana Nabi ni manusia yang Allah ampun dosa dia. Nabi SAW nak peringat Aisyah lah, jaga baik-baik. Kita ada kata ke orang tu elok lah ke. Gitu. Hadis itu riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, yang sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu biqaum
lahum adfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim, atau kama qala, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Nabi dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi cerita dalam hadis ni apa yang dia lalui di dalam peristiwa Mi'raj itu. Nabi kata, lamma urija bi, ketika mana aku dimi'rajkan oleh Tuhan aku, marartu biqaum, dalam perjalanan Mi'raj itu aku melihat satu kaum, lahum adfarun min nuhas. Kaum itu Allah jadikan kuku dia daripada tembaga. Nabi dalam Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke langit tu, dalam perjalanan itu Nabi SAW diperlihatkan, Nabi nampak ada satu kumpulan manusia, satu kaum, kuku dia Tuhan bagi jadi daripada tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, yang kaum ini dengan kuku tembaga ni, dia garu, dia cakap muka dan dada-dada dia. Nabi nampak benda tu. Allah bagi Nabi nampak. Nabi nampak satu kaum, kuku dia daripada tembaga. Dengan kuku tembaga tu, dia duk cakap muka dia, dia duk cakap dada dia, sampai berdarah merambu-rambu. Faqultu man haula'i ya Jibril? Nabi tanya Jibril, siapa mereka ni ya Jibril? Qala, jawab Jibril, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril kata itu adalah golongan manusia yang masa mereka hidup di atas dunia dulu, mereka makan daging manusia. Maksud dia, mereka mengumpat sama-sama saudara. Orang yang mengumpat sama-sama saudara ni, dia macam orang makan daging saudara sendiri. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hujurat, Allah cerita tentang benda ni. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita detail tentang golongan ini. Golongan yang kata makan daging saudara sendiri. Iaitu orang yang mengumpat, yang mengaibkan, yang menjatuhkan maruah saudara yang sama seagama. Bila Nabi SAW diperlihatkan dengan golongan ni, dengan kuku tembaga, dia garu muka dia, dia garu dada dia sampai darah merambu-rambu, Nabi tanya Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ni wahai Jibril? Jibril kata, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka macam duk atas dunia dulu, duk makan daging saudara mereka sendiri. Mereka mengumpat saudara mereka sendiri. Wa yaqa'una fi a'radihim, bahkan mereka ni menjatuhkan maruah saudara-saudara mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca hadis baru ni di Masjid Jelutung. Hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Iza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha' kullaha tukaffiru al-lisan. Taqul ittaqillaha fina. Fa innama nahnu bik. Fa in istaqamta istaqamna. Wa in ya'wajajta i'wajajna." Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, tiap-tiap pagi bila manusia bangkit tidur, seluruh anggota badan dia
cuba untuk menasihatkan lidahnya. Dalam hadis Nabi kata kita tiap-tiap pagi bangkit tidur, bangkit pukul 5, pukul 5.30 bangkit tidur tu, tiap-tiap pagi bangkit tidur tu, fa innal a'dha, sesungguhnya semua anggota kita, mata, telinga, tangan, kaki, semua anggota badan kita tukaffirul lisan, duk minta jasa baik lidah ni, supaya lidah ni jangan buat satu benda yang boleh menyebabkan anggota lain jadi rosak. Kakul, Nabi kata anggota-anggota tangan, kaki, kulit, biji mata, telinga, rambut, semua pakai bercakap dekat lidah ni. Mereka kata ittaqillah hafina. Mereka kata takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita semua ni. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya nasib kami bergantung dekat hang. Telinga kata, rambut kata, kulit kata, tangan kata, kaki kata, semua anggota, semua al-a'dha, semua anggota kata dekat lidah, nasib kami ni bergantung dekat hang. Fa in istaqamta istaqamna, kalau hari ni hang lurus, betul, tak bohong, tidak buat fitnah dan sebagainya, kami semua lurus selamat. Wa in i'wajadta i'wajadna, tapi kalau hari ni kamu bengkok, kalau hari ni kamu buat pasal, kamu pergi mengubah orang, kamu pergi cerca orang, kamu pergi fitnah orang, kamu aibkan orang, kamu jatuhkan maruah orang, i'wajadna, habis kami semua bengkok, habis kena dera dengan Tuhan belakang. Tiap-tiap pagi Nabi kata anggota-anggota ni merayu dekat lidah, tolong hari ni jangan dia buat pasal. Hadis itu riwayat Imam Al-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kata kita percaya hadis, maka pada malam ini kita baca hadis. Kalau kita kata kita percaya hadis, tapi bila jumpa hadis macam ni kita tak mau pakai, kita bohong, kita double standard dengan Tuhan. Maknanya kalau kita betul-betul Islam, kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah benda ni. Lambat laun kita tahu hadis Nabi ni betul. Lambat laun mati kita tahu bahawa hadis yang duk kita baca lah ni, yang kita duk baca lah ni, hadis ni betul. Hadis ni bagi ingat dekat kita tak ikut ingatan hadis ni, binasa kita. Lebih-lebih lagi bulan puasa nak mai tak sampai 2 minggu. Kita dah baca dah hadis 2 minggu lepas. Kalau sekiranya kita tak pelihara lidah, kita tak pelihara anggota-anggota badan yang lain, maka puasa kita ni tidak ada apa yang kita dapat melainkan lapang dan dahaga. Bulan puasa sebulan, kita jadikan itu bulan training. Kita train diri kita sedaya upaya, kalau boleh sebulan ni pelihara sikit lidah kita ni, jaga sikit. Dia gaduh nak cakap sangat, zikir. Dia gaduh nak cakap sangat, buka Quran baca. Kalau sebulan kita boleh disiplinkan lidah kita, insya-Allah sebulan itu membawa kebaikan dalam seluruh hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada malapetaka di padang mahsyar dan di hari akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat untuk kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Taubah. Tafsir Suratul Taubah, muka surat 147. Muka surat 147, kita masuk ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Maksud dia menghendaki mereka, yakni musuh-musuh Islam, bahawa memberi padam mereka itu nur Allah, yakni agama Islam. Ini kita kena faham. Tuhan habaq dah. Tuhan habaq dah dalam Quran. Tuhan kata yuriduna ay yutfi'u nur Allah biafwahihim.
Yang kata musuh Allah, yang kata musuh Islam ni, dia sentiasa cuba sedaya upaya nak padam orang Islam. Kalau boleh, kalau ikut hati, dia tak mau ada Islam seorang pun atas muka bumi ni. Kalau bolehnya dia nak buat macam tu. Maka tidak heranlah serangan demi serangan, penghinaan demi penghinaan, tohmahan demi tohmahan, tuduhan demi tuduhan dilemparkan pada Islam dan pada orang-orang yang sayang Islam. Pasal apa? Pasti benda ni dibuat oleh musuh Islam, dan musuh Islam memang tak suka melihat nur Allah, melihat agama Islam. Dan mereka ini dengan segala perkataan mulut mereka itu, mereka cuba untuk padam Islam. Macam-macam cerca, maki hamun, tohmahan, fitnah, penghinaan dan sebagainya dilemparkan supaya orang nampak Islam ni tak elok, Islam ni ganas, Islam ni menganjur kepada kemunduran dan sebagainya. Dan memang begitulah rupa Islam di peringkat internasional. Rupa Islam macam tu. Di peringkat internasional lah ni, orang-orang putih dan sebagainya, mereka bila dengar Islam ni, mereka terus imagine, mereka terus bayang dalam kepala, mereka jahat. Mereka bayang ganas, mereka bayang suka bunuh orang, mereka bayang Islam ni tidak bertamadun, mereka bayang Islam ni bodoh, mereka bayang Islam ni tak erti bahasa, mereka bayang Islam ni tak mengaji sekolah. Itu bayangan yang ada di dalam kepala orang-orang yang menjadi musuh Islam. Maka mereka cuba sedaya upaya nak kambuh terus Islam ni, supaya Islam ni bukan saja tak ada, hubung Islam pun tak ada. Tuhan kata wa ya'ballahu illa an yutimma nurah, dan menegah Allah kehendak mereka itu. Tak boleh buat. Allah Subhanahu wa taala kata hampa pakatlah satu dunia pun musuh Islam. Bukan sahaja mereka dengan Britain pakat nak padam Islam, satu dunia pakat nak padam Islam pun wa ya'ballahu illa an yutimma nurah. Allah Subhanahu wa taala akan menegah kehendak mereka itu. Depa nak padam Islam, Allah tak bagi. Allah nak Islam bercahaya dalam dunia. Jadi kalau ada manusia simpan dalam hati dia permusuhan terhadap Islam, itu kerja sia-sia. Sebab Islam tidak boleh dipadam. Tak boleh padam Islam ni, kerana Islam ni bukan hak manusia, bukan hak Nabi Muhammad. Islam ni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan Rabbul Alamin. Alam ni dia punya, Islam dia punya, dia jaga. Melainkan bahawa menyempurna ia akan turun agamanya. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan pastikan Islam ada atas muka bumi. Firman Allah, walau karihal kafirun, dan jika benci segala kafir sekalipun, benci sampai meluak-luak dalam perut pun, mereka tidak akan boleh padam cahaya Islam. Tidak boleh padam. Firman Allah, wallazi arsala rasulah, dialah Tuhan yang telah menyuruh rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bil huda wa dinil haq, dengan bawa hidayah, yakni bawa Quran, dan bawa agama yang sebenar, yakni agama Islam. Nabi Muhammad ni bukan pandai-pandai main dia bawa Islam dekat kita. Nabi Muhammad buat main Islam ni, Allah suruh dia bawa Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan nak cari glamour. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan gila jawatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan termimpi-mimpikan pengaruh besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia menjalankan amanah yang Allah bagi ke dia. Allah suruh dia bawa Islam, dia bawa Islam. Maka tak heranlah orang mai jumpa dia, pembesar-pembesar Quraisy mai jumpa dia. Mai tanya dia, Muhammad, kamu ni betul-betul nak apa? Kalau kamu nak harta, kami nak kutip harta kami ada di Mekah ni, pakat bagi seorang sikit, bagi ke kamu. Yang akhirnya kamu akan jadi orang paling kaya di Mekah. Kalau kamu nak harta, abang, kami akan selesai sat aja benda tu. Kamu nak apa? Kamu nak pangkat? Kamu nak jawatan? Kami lantik kamu jadi raja. Tapi raja sajalah, polisi kami buat.
Kamu nak apa? Kamu nak wanita cantik? Kami akan cari. Kalau dah jadi bini orang pun kami ambil bagi ke kamu. Kalau kamu mau. Nabi kata, dah. Aku mau. Aku nak sampaikan Islam. Agama yang Allah suruh aku sampaikan. Dia kata, la ilaha illallah. Apa kena dengan kamu ni Muhammad? Kafir musyrikin Mekah, dia ingat Nabi macam dia. Dia tu ingat Nabi serupa macam dia. Dia nak harta, dia nak pangkat, dia nak kedudukan, dia nak pengaruh, dia nak glamour. Dia tu ingat Nabi macam dia. Nabi langsung tak serupa dengan dia. Nabi nak bawa apa yang Allah suruh Nabi bawa. Nabi bukan nak benda-benda ada pernah. Tapi oleh kerana dia macam tu, dia duk sangka Nabi macam tu. Firman Allah, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya menzahir Allah akan dia, yakni akan Islam atas segala agama semuanya. Allah suruh Nabi bawa Islam masuk dalam masyarakat ni, bawa sampai Islam ni menjadi agama satu-satunya agama yang ada di atas muka bumi ni. Mailah agama apa pun tak boleh nak ting Islam. Allah nak macam tu, dan sudah tentulah kehendak Allah akan terlaksana. Firman Allah, walau karihal musyrikun, dan jika benci segala kafir musyrikin sekalipun. Tuan-tuan tengok dua kali berturut-turut. Tadi Tuhan kata walau karihal kafirun, selang di ujung ayat dia kata pula walau karihal musyrikun. Orang kafir tak suka ke, orang musyrikin tak suka ke, Allah mau macam tu, Allah akan pastikan hak Allah mau tu yang jadi. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai segala orang mukmin, bahawa kebanyakan daripada ahbar dan ruhban itu, sungguh mereka ni makan akan harta manusia dengan jalan batil. Yakni tiada bereda-reda, seperti makan risuah. Ahbar, ruhban ini adalah ulama-ulama. Ulama-ulama Yahudi dan sebagainya dipanggil ahbar dengan ruhban. Mereka reka macam-macam benda dalam agama. Mereka reka benda-benda ni dengan tujuan supaya orang turut mereka. Orang cari mereka. Bila nak buat apa-apa, kena cari mereka. Yang mereka reka semua benda-benda ni, mereka reka benda ni dengan tujuan untuk kepentingan diri. Itu sebenarnya. Dia perkenalkan satu adat dalam masyarakat. Adat tu bila semak-semak dalam Quran tak ada. Adat tu bila semak-semak dalam hadis tak ada. Tapi adat tu dalam masyarakat diamalkan di mana-mana. Yang adat tu bila kita siasat betul-betul, siasat, oh rupanya dia bawa untung kepada orang yang memperkenalkan adat itu. Ini kerja ahbar dengan rukban pada zaman itu. Dia pergi reka benda yang bukan-bukan. Kita kena buat macam ni, kita kena buat macam ni. Ini benda agama, ini ibadat. Dia kata, bila kata ibadat, tentu ada sebut dalam kitab suci. Tentu ada dalam Quran. Tentu ada dalam hadis. Bila buka Quran, tak ada. Bila buka dalam hadis, tak ada. Tapi dalam masyarakat ada. Ni mai kok mana benda ni? Cari. Oh, ada golongan yang memperkenalkan benda ni. Dan benda ni tak disuruh oleh Allah dan Rasul. Pasal apa dia perkenal benda ni? Rupa-rupanya dia ada kepentingan. Dia ada interest terhadap adat itu. Bila orang nak buat benda tu, orang cari dia. Bila cari dia, boleh hasil ke dia. Ini kerja ahbar dengan ruhban satu masa dulu. Mereka kona daripada ajaran Taurat. Mereka kona daripada ajaran Injil. Mereka reka beberapa adat dan budaya sendiri. Yang adat budaya ni kalau nak buat, kena cari mereka. Dengan cara tu menjadi satu pendapatan pada mereka. Tuhan marah kepada ahbar dan ruhban yang macam ni. Wa yasudduna an sabilillah, dan menegah mereka itu akan manusia daripada jalan agama Allah.
yakni daripada beriman dengan Muhammad dan masuk agama Islam. Lebih teruk lagi golongan ahbar, golongan ruhban, golongan alim ulama Yahudi ini, mereka baca dalam kitab Taurat, sebut terang-terang akan ada Nabi akhir zaman, nama Nabi itu Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Mereka baca terang-terang, tapi dekat orang yang mengaji ke dia, dia tipu. Dia kata tak ada dah, mana ada dah Nabi lepas daripada ni, tak ada. Dia kata dia tipu. Penipuan itu bertujuan untuk kepentingan diri dia. Allah marah kepada ahbar dan ruhban ini. Firman Allah, walladzina yaknizuna az-zahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan segala mereka yang simpan emas, perak dan tiada menafkahkan mereka itu akan dia ke jalan seperti zakat, yakni pada jalan agama Allah, tiada mengeluar daripadanya akan hak Allah daripada zakat dan lainnya, maka persukailah olehmu akan mereka itu dengan azab yang sangat sakit. Tuan ayat ni, seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, Abu Zar ni dengar ayat ni. Dia dengar ni ayat walladzina yaknizuna az-zahaba wal-fiddah ni. Dan orang-orang yang tidak membelanjakan emas perak. Maksudnya orang-orang yang ada emas perak, dia simpan sengak abuan dia saja. Tak bagi orang lain rasa sama nikmat tu. Sampai ke peringkat zakat pun tak buat keluar, duk simpan buat ketui ke dia seorang saja. Orang yang macam ni, Allah kata fabashirhum, bagi berita gembira dekat dia. Gembira apa? Bi'azabin alim. Gembiralah dia dengan duk simpan emas ketui di rumah ni. Gembiralah dia, esok dia akan kena azab yang pedih. Dalam ilmu tafsir, dia bincang ni pasal apa Tuhan kata fabashirhum, pasal apa Tuhan kata dan bagi berita gembira. Gembira apa? Azab. Maka dia kata tujuan Tuhan kata fabashirhum atas jalan sindiran. Tuhan nak sindir orang-orang ni. Hang seronok sangat duk kepui harta dekat hang seorang sampai zakat pun tak mau bayar. Ambil. Seronok sangat ambil. Esok kena azab yang pedih. Sindiran. Macam kita lah, anak kita. Kita kata dah, tak sah duk main mercun. Kan nak bulan puasa, nak main raya. Tak sah duk main mercun, tak sah duk main bunga api. Main juga sebakang tangan. Kita kata ambil. Sedap. Kena api sedap saja. Sedap tentu dah tak sedap, tentu dah sakit. Tapi kita kata sedap, kena api sedap. Puas. Tujuan kata tu nak padan muka dia. Macam tu juga kaedah Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam Quran. Bagi orang yang ada harta banyak, yang ada apa semua tu himpun kat dia seorang, zakat pun tak mau bagi ke orang, tak mau tolong orang susah dan sebagainya, fabashirhum bi'azabin alim. Bagi dekat dia satu berita baik, satu good news. Di hari akhirat esok dia akan kena azab yang pedih. Abu Zar Al-Ghifari bila dengar ayat ni, pucat muka dia, pengsan. Bila jaga daripada pengsan, terus bersumpah dengan nama Allah. Abu Zar kata, aku tidak akan biarkan dalam rumah aku bermalam walaupun 1 dinar, walaupun 1 dirham. Ni, dia baca ayat ni. Barang siapa yang simpan emas perak dalam rumah tidak belanja pada jalan Allah, akan kena azab pedih. Dia baca ayat ni, dia kata tak boleh simpan emas perak. Dinar itu wang emas, dirham itu wang perak. Dia kata kalau macam tu, dia kata aku mula pada law ni juga. Dalam rumah aku tidak akan bermalam duit emas ataupun duit perak. Dinar ataupun dirham tidak akan bermalam dalam rumah aku, dia kata. Dan Abu Zar Al-Ghifari, dia bukan kata saja, dia buat dandan, tuan-tuan. Sampai Abu Zar mati, duit nak beli kapal pun tak ada. Tu dia kata sahabat Nabi yang nama Abu Zar Al-Ghifari. Punya dahsyatnya dia dengan ayat Quran ni, dia pegang sampai tera-tera tu. Sahabat lain pun tak tera tu, tapi dia sampai macam tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dibakar atasnya pada neraka jahanam itu dinar dirham itu. Mana-mana orang yang kedekut bakhil, duit sampai tak pernah keluar zakat, tidak pernah guna duit untuk tujuan sabilillah, tidak pernah bagi duit untuk tujuan sedekah, tolong orang dan sebagainya, di hari akhirat esok, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat esok dibakar atasnya pada neraka jahanam itu dinar dirham itu. Dia akan dibakar dengan duit-duitnya sekali. Firman Allah, fatukwa biha jibahuhum tu. Bukan ha. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka ditampal dengannya akan dahi mereka itu dan lambung rusuk mereka itu dan belakang mereka itu. Duit dinar, duit dirham hak dia duk simpan, tak keluar zakat, tidak guna untuk nak tolong orang dan sebagainya tu, esok di hari akhirat Tuhan bakar sampai lebok. Bila duit ni lebok, Tuhan ambil duit hak tengah duk lebok, tengah duk mendidih ni, tempek di dahi dia, tempek di rusuk dia, tempek atas belakang dia, dan diluah kulit mereka itu sehingga ditampai sekaliannya. Dan orang-orang ni semua di hari akhirat esok Allah bagi jadi badan dia besar. Kita dah baca ada hadis ni di masjid Kepala Badan. Kita dah baca ada hadis cerita manusia apabila dia di padang mahsyar, dia masuk neraka esok, Tuhan jadikan dia ni badan besar sebesar Jabal Uhud, dia kata. Ada satu hadis lagi pula, gigi geraham dia saja besar Jabal Uhud, badan tak tahu besar mana. Dalam hadis cerita, apa hikmah di sebalik Tuhan bagi jadi orang yang berdosa ni badan besar? Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya lagi besar badan, lagi banyak sakit yang dia nak kena tanggung. Badan lebar, bila badan lebar kena bakar sakit lagi sakit lah banding dengan orang badan kecil. Badan kecil kena bakar sakit sikit aja. Lagi luas kulit, lagi sakit. Kesakitan yang terpaksa ditanggung. Lagi teruk kesakitan yang terpaksa ditanggung. Maka orang-orang yang macam ni di hari akhirat esok Tuhan bagi dia jadi besar dulu. Bila badan dia besar, barulah lebok duit-duit emas, duit perak ni pergi tempek di dada, di badan, di rusuk dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dikata bagi mereka itu, hadza ma kanaztum bi, hadza ma kanaztum li anfusikum. Maka inilah barang yang kamu simpan bagi diri kamu. Nah, sambil duk tempek tu, sambil kata nak ambil duit yang duk simpan sampai tak keluar zakat hari tu ni, pap bubuh di dada ni. Macam tu. Fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasalah oleh kamu azab barang yang kamu simpan itu. Yakni harta emas perak yang tiada kamu keluar zakat itu. Dibakar ke dalam api neraka, kemudian ditempek pada dahi empunya, lambungnya dan belakangnya, dan diluahkan kulitnya sehingga habis ditampal. Demikianlah diazabkannya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan tu juga, bila dia marah, azab dia tak ada siapa boleh lawan. Kita jangan duk pandang Tuhan ni, pandang dari sudut Tuhan ni Maha Pengampun, Maha Penyayang saja. Kita kena tengok, tidak kurang juga ayat dalam Quran cerita Allah ni syadidul iqab. Allah ni bersangatan balasan kalau dia balas. Betul, Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang, tapi ada orang Allah sayang, ada orang Allah murka. Orang yang Allah murka pula Allah akan bagi azab dekat dia. Azab Allah bagi, tidak ada azab seumpama tu di atas dunia ni. Azab Allah itu tidak ada tolak bandingnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Ini dia nak cerita lain pula, nak cerita tentang bulan-bulan di dalam Islam. Kata dia bahawasanya bilangan segala bulan di sisi Allah itu 12 bulan setahun. Memang Islam mengiktiraf 12 bulan satu tahun. Fi kitabillah, yakni pada kitab Allah, Luh Mahfuz.
Tuhan dah tentu dah. Setahun ada 12 bulan. Sebulan ada 29, ada 30 hari. Seminggu ada 7 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala dah tetap benda ni. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari yang dijadi 7 langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Setengah daripada 12 bulan itu 4 bulan syahrul hurum. Yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan dia panggil bulan-bulan haram. Maknanya dalam 4 bulan ni, dalam bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ni, tak boleh perang, tak boleh buat benda-benda tak elok. Diharamkan sama sekali tumpah darah dalam bulan-bulan ni. Ini peraturan Tuhan. Peraturan. Perlu tuan-tuan, perlu ada peraturan. Kita kalau tak ada peraturan, kelang kabut dunia kita. Peraturan tu perlu. Maka demikianlah Islam, dia main dengan macam-macam peraturan. Daripada sebesar-besar peraturan, orang bunuh orang akan kena hukum bunuh balik atas jalan qisas. Sampailah peraturan nak masuk masjid, dia suruh langkah mula dengan kaki kanan. Itu peraturan. Peraturan ni kalau sekiranya tidak dipatuhi, kucar-kacir dunia ni. Maka di antara peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan jadikan bulan-bulan haram. Dalam bulan-bulan ni, siapa pun tak boleh buat lebih kurang. Kata dia, bagi 12 bulan itu, harinya 355 hari. Dalam Islam, dia ada 355 hari saja. Ikut kalender Islam, ikut takwim Islam, setahun 355 hari. Manakala tahun Syamsiah, 365 hari. Kiraan ikut matahari, macam kita duk kira lah ni, 365 hari setahun. Tapi ikut bulan Qamariyah, ikut kira bulan betul, 355 hari saja. Jadi kurang setahun Qamariyah 10 hari daripada tahun Syamsiah. 355 dengan 365. Maknanya Islam potong 10 hari. Itu sebab kita raya dia dah ubah-ubah. Kalau dulu raya bulan 12, dia main duduk awal. Pasal apa? Pasal dia duduk potong 10 hari setahun. 10 hari setahun. Dia main. Maka raya kita akan berubah-ubah bulan. Begitu. Zalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna. Demikian itulah haram 4 bulan itu adalah agama yang betul. Dia kata. Soal bulan-bulan di bulan haram ni bukan soal kecil. Ini soal besar. Siapa tak ikut tak betul. Siapa ikut betul. Dia kata. Begitu. Maka jangan mengerjakan zalim pada dalamnya. Yakni pada dalam 4 bulan itu. Dalam bulan Zulqa'dah, dalam bulan Zulhijjah, dalam bulan Al-Muharram, dalam bulan Rajab, jangan duk pergi buat benda-benda yang tak elok. Bulan lain pun tak boleh buat tak elok. Tapi dalam bulan tu lebih lagi tak boleh buat tak elok. Itu maksudnya. Takut sekali orang salah faham pula. Dia kata 4 bulan ni tak boleh. Bulan lain cantik kan, nampak dia nak buat orang pula. Tak boleh. Bulan apa pun Islam suruh kita ni jaga, jangan duk buat tak elok. Tapi 4 bulan ni lebih lagi kena jaga. Begitu. Firman Allah, anfusakum, akan diri kamu, yakni dengan maksiat. Jaga diri, jangan sampai kamu buat maksiat. Maka bahawasanya sebesar-besar dosa mengerjakan maksiat dalam 4 bulan itu. Dalam 4 bulan ni, kalau buat maksiat, sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dan peranglah olehmu, wahai orang-orang Islam, akan segala kafir musyrikin itu sekaliannya. Seperti barang yang perang, mereka itu akan kamu sekaliannya. Islam suruh, apabila kita ni dihimpit, kita ni ditindas, kita ni ditekan, kita ni dibuat sampai teruk-teruk, jangan ada di kalangan kita ni yang hilang semangat jihad. Dia tak mahu. Mesti kena ada dalam diri kita semangat benci kepada orang yang duk hina Islam ni, kena ada. Kita tak suka tengok kuasa kafir dunia duk mai duk buat lebih kurang dekat orang Islam. Nyawa orang Islam lebih murah daripada nyawa ikan bilik. Dia nak bunuh bila dia boleh bunuh, dia nak bom bagi mati sedap 2-3 ribu orang dia boleh buat. Setidak-tidaknya dalam hati kita kena ada satu perasaan benci kepada kezaliman yang dibuat oleh orang yang menjadi musuh Islam ni. Kena ada perasaan tu.
Kerana tu Nabi kata, man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi kata siapa di kalangan orang Islam ni sampai tak ada rasa nak ambil berat kepada masalah yang menimpa orang Islam lain, falaysa minhum, dia bukan daripada kalangan mereka. Dia bukan orang Islam. Dia tengok orang Islam dia kena bunuh di sana sini, tak berasa apa. Tak berasa apa. Dia kata biar pergi pada muka biar mereka kena. Kalau sampai macam ni, Nabi kata falaysa minhum, dia ni dah tak ada dah semangat jiwa Islam dalam diri dia. Firman Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Ta'ala itu serta orang-orang yang muttaqin, yang ni orang yang takut Allah, junjung segala suruh Allah dan segala tegah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sentiasa jaga orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kita tengok banyak kali lah dalam perang Badar, Allah hantar bantuan tolong Nabi walaupun Nabi sikit. Bulan lepas kita baca cerita perang Hunain. Dalam perang Hunain serupa juga, Allah hantar bantuan. Nabi tunduk, cekak pasir segenggam, Nabi perui pasir pergi dekat musuh. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh yang ada ribu-ribu orang tu pandan dengan segenggam pasir tu aja masuk dalam biji mata ribu orang musuh. Itu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat ada takwa, Allah bantu. Kalau tidak ada takwa, Allah tidak bantu. Macam tu aja. Firman Allah, innama tu bukan annama. Dia silap buat baris pun betul. Innaman nasi'u. Nasi'u tu panjang. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u tu baris. Liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Hanya takhir bulan Syahrul Hurum kepada bulan lain itu bertambah kepada kufur. Itu dia, tak boleh. Tuhan dah kata bulan-bulan haram itu ialah Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dengan Rajab. Tuhan kata ini 4 bulan haram. Oleh kerana dia nak perang juga dalam bulan Zulqa'dah, maka dia genjak bulan haram kepada bulan lain. Tindakan menggenjak bulan yang Allah tentukan kepada bulan lain, itu tindakan yang boleh membawa kepada kufur. Makna dia apa? Makna dia pindah hukum Tuhan. Tuhan dah jatuh hukum bahawa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan haram. Itu hukum Tuhan. Dia ubah, dia boleh jadikannya. Tak boleh ubah hukum Tuhan. Menyesat Allah Ta'ala dengannya akan segala orang kafir Arab yang menghalal mereka itu akan dia setahun dan mengharam mereka itu akan dia setahun, supaya beri muwafaqah bilangan barang yang telah haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Orang kafir dulu, oleh kerana 4 bulan tu bulan haram, mereka ubah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata bulan Muharram tu bulan haram, tak boleh perang, tak boleh tumpah darah, tidak boleh buat benda tak elok, dia pergenjak bulan haram pergi kepada bulan Safar. Maka Muharram tu dia kata tak apa, boleh perang dan sebagainya, esok Safar kita buat. Dia buat lagu nak qada semayang. Ada sebahagian daripada kita ni buat kerja macam tu. Jadi dia kata tak nak semayang pun tak apalah, balik lagi qada. Tuhan dah tentu dah semayang asar masa dia bermula daripada bayang-bayang lebih panjang daripada tanda dia sehinggalah kepada ghurub matahari. Itu masa semayang asar. Tuhan dah tentu dah tu masa semayang asar. Dia pergi ubah. Dia saja ubah pergi buat semayang asar dalam waktu maghrib. Saja ubah masa tu. Kalau saja dengan niat nak ubah ketentuan Tuhan, boleh jadi berdosa besar, boleh jadi kafir. Kalau niat nak ubah, Tuhan kata waktu azam ialah sekian masa sampai sekian masa. Dia niat saja nak ubah. Kalau dia niat saja nak ubah masa Tuhan tentu tak pakai, dia nak buat masa dia sendiri, boleh jadi kafir. Dia kata tak boleh.
Kalau dia tak semayang, dia berdosa. Jangan duk i'tiqad dalam hati dia, aku saja nak ubah. Masa Tuhan buat ni tak sesuai, aku nak buat masa lain yang aku rasa lebih sesuai. Tak boleh macam tu. Kerana kita mengubah keputusan Tuhan. Begitu. Maka menghalal mereka itu barang yang Allah Ta'ala haram. Yang di bulan Syahrul Hurum 4 bulan. Telah tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala haram berperang dan berbunuh padanya. Aman orang. Maka apabila berperang mereka itu umpama bulan Muharram yang haram berperang, maka mereka itu takhirkan haram itu kepada bulan Safar. Nampak kita kata asal. Tuhan kata bulan Muharram tak boleh perang. Dia nak perang juga dalam bulan Muharram. Dia tolak bulan haram tu pergi ke bulan Safar. Dia ubah masa hak Tuhan kata. Tuhan kata bulan Muharram, bulan haram. Dia tolak pergi ke, dia ubah masa hak Tuhan pilih. Dia pilih, dia lagi pandai pada Tuhan. Tak boleh macam tu. Tuhan dah tentu dah hukum ke atas orang yang berzina ialah sebab 100 rotan dia ubah. Dia ubah dengan i'tiqad kata hak Tuhan punya tak boleh buat, tak sesuai lah ni. Jahanam ni. Tak boleh macam tu. Kerana itu keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan kena patuh. Begitu. Dan jika berhajat lagi perang, maka dia takhirkan pula kepada Rabiul Awal. Dia perang dalam bulan Muharram, dia kata dah bulan haram kita tolak pergi dekat Safar. Tiba-tiba perang tak habis. Masuk sampai bulan Safar nak perang lagi. Dia tolak pergi Rabiul Awal pula. Dia boleh diubah keputusan Tuhan. Tuhan dah kata Muharram itu bulan haram. Dia kata tak. Dia ubah Safar. Dia ubah kepada Rabiul Awal. Ini kerja orang kafir Quraisy dulu. Maka dia kata takhirkan kepada Rabiul Awal. Jadi qadha benda itu. Maka takhir itu yang bertambah kepada kufur mereka itu. Itu dia. Bila buat kerja ubah-ubah hak Tuhan kata ni boleh jadi kufur. Dia kata seperti ubah puasa Ramadan pi kepada bulan lain sebab kena waktu panas. Macam kata Allah ni bulan Ramadan tengok-tengok main musim kemarau. Bila main musim kemarau dia kata tahu kalau nak puasa bulan ni bulan kemarau ni, dia kata jenuh kita dah agak ni. Tak apalah, kita panggil semua pakar mesyuarat, ulama-ulama kita semua mesyuarat. Kita tundalah bulan puasa ni, kita nanti musim hujan baru kita buat. Boleh duduk mesyuarat pula ubah hukum Tuhan. Jangan dia buat kerja macam ni. Dia kata buat macam ni salah. Maka bertambah kufur sebab ubah hukum Allah. Dia kata. Dan tengok dia ulang berapa kali. Bertambah kufur dengan sebab ubah hukum Allah. Mengharam dia apa yang menghalalkan oleh Allah. Ia apa yang mengharamkan. Tiada ibadah ada waktunya. Jika diubah tiada jadi ibadah lagi. Kufur namanya. Tu dia 3 kali dia ulang. Tuhan dah kata macam tu, macam tu. Tuhan kata waktu subuh mula daripada sekian masa sampai sekian masa, itu waktu subuh. Jangan diubah. Tuhan kata zuhur mula daripada sekian masa sampai sekian masa, itu waktu yang Tuhan kata. Tak boleh ubah. Apa juga benda hak Tuhan kata, tak boleh ubah. Tuhan kata subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Tak boleh ubah. Barang siapa ubah, maka bertambah kufur dalam diri dia. Firman Allah, zuyyina lahum su'u a'malihim. Maka diperelok bagi mereka itu akan amalan mereka itu yang jahat dengan dihiasi oleh syaitan. Disangka ubah hukum Allah itu baik, padahal hilang dan tinggal kepadanya hukum nafsu semata-mata. Itu dia. Dia perlu ingat, dia modify hukum Tuhan tu bagus. Rupanya dah Tuhan kata orang yang ubah hukum Tuhan ni, orang ni ikut nafsu semata-mata, maka dia wajar kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tuan-tuan. Kita bila baca yang ni semua kita faham. Kita faham apa yang Tuhan dah putuskan sebagai hukum. Tak sesiapa cakap pandai mengaji tinggi bila nak ubah tak boleh. Mengaji tinggi mana pun di sisi Allah ilmu kita ni illa qalilan. Kita mengaji agama sampai dapat ijazah, sampai buat master, sampai pergi sambung buat PhD, dah pergi ambil lagi kursus macam-macam dalam bidang agama juga. Jangan ingat kita lebih pandai agama daripada Tuhan. Jangan ingat. Hak Tuhan kata tetap. Hang mengaji tinggi mana, pandai macam mana pun tak boleh ubah hak Tuhan kata. Pasal apa? Pasal Tuhan kata dah wa ma utitum minal ilmi illa qalilan.
Aku tak bagi ke manusia ni ilmu, melainkan aku bagi tu sikit aja. Sikit, jangan duk tunjuk pandai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Ta'ala tiada hidayah dia akan segala kaum yang kafir. Tuhan tak akan bagi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dia masuk pula, dia kata cerita tentang perang Tabuk. Dan turun tak kala suruh Nabi SAW akan manusia kepada perang Tabuk. Ni ayat anak main ni ayat 38. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita tentang kisah perang Tabuk. Perang Tabuk dia kata berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. 9 tahun Nabi duduk di Madinah, berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku dalam bulan Rejab. Berlaku dalam bulan Rejab, bulan haram. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah taqaltum ila al-ard. Wahai segala orang yang beriman, apa kerana kamu apabila dikata bagi kamu keluarlah kepada perang sabil itu, berlambat-lambat kamu kepada bumi seteru dan duduk padanya. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pasal apa hangpa jadi macam ni? Bila datang panggilan jihad, ajak kamu pergi berperang dalam satu perang yang dinamakan perang Tabuk, hangpa duk buat lambat, duk buat slow, duk buat duk tunjuk macam tak minat nak pergi. Pasal apa hangpa jadi macam ni? Tuhan kata macam tu. Tuhan seolah-olah nak melahirkan rasa pelik dengan sikap orang yang beriman. Kata beriman, orang ajak pergi perang, duk buat lambat, duk buat galik, duk buat cari pasal, duk cari alasan, duk tak mau pergi. Pasal apa kamu jadi macam tu? Firman Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu lambat ni kerana kamu terlampau redha dengan hidup dunia sebagai ganti akhirat? Adakah hampa orang ajak pergi perang Tabuk, Nabi ajak pergi perang Tabuk, hampa duk buat tak pergi? Pasal apa hampa jadi macam tu? Adakah hampa jadi macam tu kerana hampa selesa sangat dengan dunia sehingga tak mau nak pergi berperang sama dengan Nabi SAW? Tuan, keselesaan ni pun bahaya. Keselesaan ni pun bahaya. Kita nak main mengaji pun halangan kita keselesaan. Yang menghalang kita main mengaji ni bukan ada apa-apa. Yang tak main mengaji ni bukan pasal puasa Syaban. Yang tak main mengaji ni bukan pasal puasa Syaban. Gua kata puasa Syaban buka puasa letih, lepas tu nak main mengaji. Bukan pasal puasa Syaban. Tak main mengaji ni pasal selesa. Pasal selesa duduk di rumah. Nak banding duduk di rumah dengan duduk sila di masjid, selesa duduk di rumah. Maka keselesaan menghalang kita daripada main mengaji. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Adakah kamu ni terlampau redha, terlampau selesa dengan hidup dunia, maka kamu tak berapa gelut dengan akhirat? Tuhan tanya macam tu. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Maka tidak kesedapan hidup dunia dengan nisbah pada hidup akhirat itu melainkan sikit sangat. Tuhan kata kalau hampa rasa duduk di rumah tu selesa sangat, Allahu Akbar. Tuhan kata keselesaan tu tak ada apa kalau nak banding dengan selesa syurga itu ni. Tuhan kata kalau hampa duk rasa duduk di rumah tu selesa sangat tapi tak mau pergi mana dah, nak duduk di rumah tak mau pergi mana, silap. Tuhan kata pasal apa? Keselesaan yang hampa duk rasa atas dunia tu, selesa yang hampa rasa sangat-sangat selesa tu, kalau banding dengan syurga, sikit sangat selesa di rumah ni. Di syurga itu keselesaan yang hakiki. Begitu. Kerana lazat dunia bercampur dengan bala dan kesusahan. Tiada bersih. Nikmat akhirat bersih, tidak bercampur bala ataupun duka cita. Atas dunia ni selesa macam mana pun ada benda yang kacau kita. Buat rumah besar, duduk selesa dan sebagainya, macam mana punya selesa pun Tuhan bagi sakit. Sakit, duduk rumah elok aku sakit nak buat apa? Selesa dunia ni dia tak selesa sebenar-benar selesa. Sebaliknya selesa yang bercampur dengan balak, dengan ujian dan kesusahan.
Tengok rumah besar macam istana dan sebagainya, dalam rumah macam neraka. Balik ayah bini balik pinggan perang. Ya Allah, siapa pun tak tahu, diri sendiri tahu. Bahagia ke tak dia duduk dalam rumah yang orang kata selesa. Balik rumah tak balik pinggan pun sampai-sampai terus dia buka volume 15 terus. Mengaji. Dia kata, la ilaha illallah, kita baru balik mengaji. Baru buka pintu rumah masuk. Dia kata, nak balik dah ustaz kita tu. Dia buat friendly dulu tu. Kita bukan ustaz. Dia duk panggil kat kita ustaz. Macam kita pergi mengaji malam-malam kan. Kita balik. Dia kata, balik dah ustaz kita tu. Dia duk buat friendly main macam tu. Kita rasa pun. Telinga ni berkata, siung. Dia duk main lagu tu. Kan, duk ingat aku ni duk pergi mengaji, duk suruh sabar ni. Kalau tak sabar, jadi lempiang dah malam ni. Bahagia aku mana kalau jadi macam tu. Rumah ni tak saya kira lah. Orang tengok peluang, orang kata dia ni sakat. Dah, hakikatnya tak bahagia. Hakikatnya tak bahagia. Inilah yang Quran nak kata. Selesa atas dunia ni, selesa yang bercampur dengan bala, dengan ujian, dan selesa yang bercampur dengan sedikit kesusahan. Ada. Dia bagi duit ringgit jenuh, dia bagi rumah elok, dia bagi keselesaan, tilam apa semua pun beli, import luar negeri punya dan sebagainya. Semua elok. Anak dia bagi jantung berlubang seorang. Habis. Dia bagi anak jantung berlubang seorang. Melengung kita ni. Duit banyak, pergi jumpa ni, bukan jumpa doktor kerajaan ni, pergi jumpa di hospital swasta ni, pergi jumpa. Kita habang dekat doktor tu, berapa you nak charge, bagi selesai masalah sakit anak saya ni. Doktor kata apa? Dia kata bukan masalah berapa banyak duit you ada, masalah penyakit ni tak boleh berubat. Pening kita. Tuhan bagi, dia bagi keselesaan, dia bagi macam-macam, dia tarik satu benda. Hak dia tarik itu jadi duri kat kita. Jadi duri. Keselesaan yang banyak tu, duri satu aja, cucuk tu sakit ni, hilang selesa banyak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni yang kata Tuhan kita ni. Dia bagi tahu dah benda ni dalam Quran. Dia bagi tahu dah, dia suruh kita baca Quran, dia suruh kita baca tafsir Quran. Dia suruh kita lepas baca Quran, lepas baca tafsir Quran, renung balik apa yang Tuhan kata ni. Kita nampak sebiji benda tu kena ke kita. Nampak? Maka orang yang masuk syurga hari-hari bertambah suka, bertambah muda, bertambah elok dan bertambah lazat. Sedangkan dia kata dunia akasnya. Akas maksudnya sebaliknya. Orang yang duduk dalam syurga ni, Allahu Akbar, tak ada susah hati langsung. Langsung tak susah hati. Sakit tak ada langsung. Duduk dalam syurga ni melainkan hari ni dengan esok-esok lebih banyak nikmat pada hari ni. Esok dengan lusa lebih banyak nikmat daripada esok. Dia duk main nikmat ni tak kurang, melainkan bertambah. Kita tak tahu sampai bila baru nak habis nikmat Tuhan bagi ni. Tuan-tuan baca dalam hadis Qudsi, Allah ceritakan tentang ahli syurga yang dah duduk lama dah dalam syurga, yang terima nikmat hari ni, esok-esok lebih baik pada hari ni, terima nikmat lusa-lusa lebih baik daripada esok. Hari-hari duduk, hari-hari nikmat duduk tambah. Tiba-tiba dah lama dah duduk dalam syurga, dalam keadaan nikmat duduk tambah hari-hari. Tiba-tiba Tuhan mai jumpa dia. Tuhan kata dekat dia, kamu redha tak dengan apa yang aku bagi dekat kamu? Ahli syurga ni kata, aku redha ya Allah, aku sangat redha. Tuhan kata, aku nak bagi lagi satu nikmat dekat kamu. Nikmat ini kemuncak kepada segala nikmat yang diterima oleh ahli syurga. Terkejut ahli syurga ni. Dia kata, ya Allah, ada lagi kan nikmat yang lebih daripada hak aku terima lah? Ni hak aku terima lah ni, aku tak boleh nak cerita dah macam mana. Ada lagi kah yang lebih nikmat daripada nikmat ni? Tuhan kata ada. Apa dia? Dia kata, Tuhan kata keredaan aku. Nak terang tak dia lah. Sampai dekat tu lah kita boleh terang. Kemuncak kepada nikmat bagi ahli syurga ialah keredaan Allah. Tuhan kata, aku bagi keredaan aku dekat kamu, tak ada apa dah kamu perlu dalam dunia ni. Keredaan Allah itu adalah nikmat yang siling, tak boleh pilih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak dapat keredaan Tuhan bukan senang. Itu cerita dia, bukan senang nak dapat keredaan Tuhan. Itulah yang dikatakan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata akas dengan dunia, sedangkan dunia sebaliknya, sehari ke sehari macam-macam jadi.
Kemarin kita ada 5 masalah, hari ni jadi 15 masalah. Malam ni tak tidur, duk fikir macam mana nak selesai 15 masalah ni. Tak boleh tidur, fikir, atok, macam-macam. Esok hak 15 turun tinggal 7. Kita rasa lega dah sikit. Pasal apa? Daripada 15 dah jadi 7. Rasa lega dah. Tak ada nak petang dia main 20 pula masalah. Ini yang kata dunia. Hari-hari ada masalah. Kita tak cari masalah dengan orang. Orang main cari masalah dengan kita. Apa ya? Tak macam kita duk buat kereta atas jalan tu. Kita ni punya cermat ni, siapa tak kenal kata kita cermat. Bukan dekat cermat bawa kereta. Sampai berhenti, orang turun, kita turun sama pergi ketuk pasir. Punya cermat. Sampai orang takut nak naik kereta kita. Punya cermat ni bukan takat cermat. Takat nak masuk simpang bagi signal. Setengah kilometer lagi bagi signal dah. Buka tingkap gawang tangan wangwi nak masuk kanan. Punya cermat bawa kereta ni. Kita punya cermat ni bukan setakat macam tu. Sampai penumpang turun, kita turun sama. Dia kata awak turun macam apa? Tak apa. Ambil ketuk pasir apa? Allahu Akbar. Tentu kata, aku tobat tak ada lah kita. Punya cermat kita macam tu. Dalam duk ketuk pasir, tahu ambil lenggang punggung kita. Kena juga. Kita tak cari pasal pun dengan orang. Kawan ambil bom kata belakang. Tengok Hindu mabuk tuak langgang. Itu kata masalah. Dalam dunia ni tak sembang lah. Mesti ada masalah. Kita tak cari masalah. Orang main cari masalah dengan kita. Masalah ada. Maka itulah dunia. Selesa macam mana pun ada ujian daripada Tuhan. Yang ujian itu mengusik keselesaan tadi. Begitu. Maka Tabuk itu dia kata antara Syam dengan Madinah. Dia kata kedudukan yang dikatakan Tabuk, tempat berlaku perang ni, dia terletak di antara Syam dengan Madinah. Terletak di antara Syam dengan Madinah 14 marhalah. Satu marhalah 8 farsak. Satu farsak 3 mil. Kemudian daripada balik perang Hawazin, waktu itu kemarau. Picik belanja. Dia kata ni, yang kata berlaku perang Tabuk ni. Satu, Tabuk tu jauh. Daripada Madinah, Nabi duduk di Madinah. Dengan sahabat-sahabat semua ni duduk di Madinah. Perang ni nak jadi di Tabuk. Daripada Madinah nak pergi Tabuk tu jauh. Nak ajak orang pergi perang satu tempat yang jauh. Oh, mati-mati susah. Kan? Takat-takat kata malam ni jom kita pergi mengaji di Seberang Jaya. Seberang Jaya boleh lagi. Kan dia kata esok pula telefon jom. Malam ni biar lotang tak faham biar. Pasal apa? Jauh. Dia dah berasa masa nak pergi saja pun makan tengah 2 jam. Dan dia nak balik tengah 2 jam. Duduk sana. Oh, dia kata tak boleh balik lewat kan. Kita dah rasa berat dah. Padahal pergi naik kereta. Pergi naik kereta balik pun naik kereta. Bukan kata pergi naik kereta balik naik Upih Pinang. Pergi naik kereta balik naik kereta. Tu pun dia dah berasa payah dah. Ni nak ajak pergi perang. Bukan nak ajak pergi mengaji. Bukan nak ajak pergi dengar ceramah. Nak ajak pergi perang. Perang ni makna kata mungkin boleh balik. Mungkin mati sana. Lepas tu pula nak pergi jauh. Apa jadi kepada sahabat-sahabat apabila Nabi ajak pergi perang Tabuk ni? Daripada nampak Tabuk ni jauh. Pergi pula nak kena Tabuk pula di perang Tabuk ni. Dia kata payah dah macam tu. Pula lagi ditakdirkan Allah berlaku perang Tabuk ni waktu tu kemarau. Dia kata waktu panas. Tuan-tuan, kita sini panas pun tak tahu. Ni pula panas di padang pasir. Allahu Akbar. Kita sini pun panas ni. Kipas angin ni tak tahu bila yang tutup suis tak tahu. Duk musim sedia. Siang, malam, tengah hari, pagi, petang, tengah malam, selek kipas angin duk musim. Kipas angin tu kalau boleh bercakap lah tak tahulah apa dia nak kata kat kita. Dia kata dia baca pantun. 5 perut 3 perangkai bunyi di kipas angin tu 5 perut 3 perangkai pilah kita. Dia kata buta perut betul. Dia kata aku pun makhluk juga larat duduk putih pagi dah rehat sama kipas angin. Tapi apa kedaya panas tak boleh tahan. Duk di Malaysia ni pokok kelilin ni boleh supply udara sejuk kat kita pun kita tak tahan panas. Sahabat Nabi pergi perang Tabuk tengah padang pasir, jauh perjalanan daripada Madinah. Kita nak abang ni apa? Nak abang kata supaya kita tak berasa, kita tak pandang rendah kepada sahabat Nabi yang tak pergi perang ni. Benda-benda yang menghalang daripada pi ni. Kemarau masa tu, picit belanja, payah belanja, maksudnya zaman inflasi. Zaman inflasi. Barang ni cukup bernilai tinggi.
Kan? Barang ni cukup mahal. Pasal apa? Pasal barang sikit. Orang yang nak pakai ramai. Barang jadi mahal. Ini keadaan sebelum berlaku perang Tabuk. Maka sebab itu jadi berlambat-lambat sahabat-sahabat ni adalah tentera 30,000 dan kata qil 40,000. Maka berangkat Nabi SAW dengan tentera ni dan ketinggalan 10 kabilah ini akhir peperangan Rasulullah SAW, maka menggemar Nabi SAW akan orang-orang kaya dengan nafkah. Maka mula yang bersedekah itu ialah Abu Bakar. Dalam ramai yang pergi 30,000, ada pendapat kata 40,000 orang tentera pergi, masih ada lagi 10 kabilah yang tarik diri tak pergi. Dengan 1,001 alasan dia bagi. Tak apalah. Nabi SAW pun pergilah dengan 30,000 ataupun 40,000 orang tentera. Nabi berperang di Tabuk ni. Oleh kerana masa tu ekonomi teruk, inflasi, Nabi pun minta kepada sahabat-sahabat yang kaya-kaya supaya keluar duit sikit untuk nak belanja perang. Maka mula-mula orang yang bersedekah ialah Sayyidina Abu Bakar. Dengan sekalian hartanya 400 dirham. Dia pun ada 400 dirham saja. Dia bagi semua. Tuan-tuan, kita tak boleh nilai amount. Kita tak boleh nilai jumlah. Satu orang bagi derma 100,000 dengan satu orang bagi derma 100 ringgit. Islam tidak kata hak bagi 100,000 tu lebih baik daripada hak bagi 100 ringgit. Islam tak kata macam tu. Sebab Islam tengok hak dia bagi tu mewakili berapa persen daripada harta dia. Kalau satu orang yang ada duit 1 juta, dia bagi 100,000. Tak ada apa-apa lah bagi dia, kecil lah, persen kecil. Berbanding dengan orang yang ada 200 ringgit, dia bagi 100 ringgit. Dia bagi 50%. Maka Islam dia tidak tengok jumlah, dia tidak tengok amount. Berapa dia ni bagi 100,000, dia ni bagus. Dah. Islam tengok orang yang sanggup bagi itu banyak mana. Kalau dia sanggup bagi semua, Sayyidina Abu Bakar bagi 400 dirham. 400 dirham bukan banyak, tapi 400 dirham itu adalah semua duit Sayyidina Abu Bakar. Dia bagi 400 dirham, bukan 400 dirham, tapi dia bagi semua. Maka Sayyidina Abu Bakar mendahului senarai penerima pingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal dia sanggup korban semua harta dia. Begitu. Baik, dia kata dan Sayyidina Umar setengah daripada harta. Sayyidina Umar bagi setengah, berapa tak tahu. Tapi banyak ada dia potong setengah bagi. Begitu. Dan Abdul Rahman bin Auf dengan 100 uqiyah emas. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi berapa? 100 uqiyah, satu uqiyah 40. 100 kali 40 kan? 100 kali 40 jadi 4,000 dirham. Sayyidina Abu Bakar bagi 400 dirham. Abdul Rahman bin Auf bagi 4,000 dirham. Dia bagi. Abdul Rahman bin Auf memang terkenal. Dia satu orang saudagar kaya pada masa tu. Abdul Rahman bin Auf. Dia bagi 4,000 dirham. Dia bagi. Dia kata dan Sayyidina Al-Abbas dengan harta yang sangat banyak. Al-Abbas ni bagi lagi banyak. Tuan-tuan, kita dah baca dah tafsir cerita tentang Al-Abbas dulu. Dalam perang apa yang dia kena tawan dulu ni. Yang sampai Nabi SAW sayang dekat Al-Abbas buat menakan dia. Masa tu Al-Abbas belum lagi masuk Islam. Tapi Nabi bagi satu privilege, macam bagi satu keistimewaan dekat dia. Sampai Nabi pesan, Nabi kata depan Sayyidina Umar, Nabi kata takkanlah ada orang nak buat penakan aku. Nabi kata macam tu. Dan benda tu sampai dekat orang hadu jaga no, tempat tahanan Al-Abbas. Bila dengar dia kata aku tak peduli. Pak pendakan Nabi ke, adik-beradik Nabi ke apa ke, kalau dia lawan Islam, dia kata aku akan hantam dia semacam ni. Dia kata. Cakap dia ni patah balik sampai dekat Nabi. Nabi sangat duka cita. Nabi sangat duka cita. Bukan soal adik-beradik Nabi pertahan. Tapi Nabi, Allah dah beritahu dah dekat dia. Al-Abbas ni satu hari masuk Islam. Bukan setakat masuk Islam. Dia akan jadi tenaga utama yang memberi kekuatan pada Islam. Jadi Nabi nak jaga Al-Abbas ni. Orang tak faham, dia kata Nabi ni berat sebelah. Tang adik-beradik dia bagi keistimewaan. Ini cerita dia.
Al-Abbas juga tengok dalam perang Tabuk. Dan Sayyidina Al-Abbas dengan harta yang sangat banyak. Dan Sayyidina Osman beri persiapan perang 10,000 orang. Dia bagi 10,000 hamba-habli untuk turun pergi perang. Dan juga belanja atasnya 10,000 dinar. Dia bagi duit cash pula 10,000 dinar. Maka tiada belanja seorang yang lebih besar daripada belanjanya. Tak ada siapa lah boleh lawan belanja yang dikeluarkan oleh Sayyidina Osman bin Affan. Dialah orang yang bagi belanja paling besar dalam perang Tabuk. Dia kata, dan perempuan-perempuan dengan tiap-tiap barang yang kuasa daripada pakaian emas perak mereka itu. Orang perempuan dia pun tak ketinggalan. Raba-raba tengok ada kalung di tengkuk. Rongkai kalung tu bubuh sebagai nak buat belanja perang. Tengok-tengok ada cincin emas di jari, cabut cincin emas bubuh guna untuk belanja perang. Begitu. Dan adalah kuda 10,000 dan unta 900. Dan tinggal di Madinah Muhammad bin Maslamah Al-Ansar sebagai ganti Nabi jaga Madinah. Nabi pimpin tentera pergi perang, Nabi latih seorang iaitu Muhammad bin Maslamah. Dia ni jaga Madinah. Maka bendera yang besar diberi kepada Sayyidina Abu Bakar. Bendera yang paling besar bagi Sayyidina Abu Bakar pegang. Dan diberi bendera-bendera kepada segala kabilah Arab. Sampai di Tabuk tiada jumpa seteru. Sampai di sana musuh tak ada. Tu yang jadi dalam perang. Maka balik sekaliannya. Tu dia. Pergi tak jumpa. Masa round pertama sampai tak ada. Tentu ingat Nabi ada sebut. Nabi kata al-harbu khidam. Kita ni tak boleh bohong, tak boleh cakap bohong. Tapi dalam beberapa keadaan diharuskan bohong. Di antara keadaan yang dibenarkan kita bohong ialah dalam perang. Pasal apa? Pasal Nabi sebut sendiri. Nabi kata al-harbu khidam. Perang ni adalah penuh dengan tipu muslihat, trik. Tipu dalam perang tidak salah. Kita ni tentera anak turun pergi ni 10,000. Kita saja sebarkan satu berita supaya orang pakai bercakap kata kita ni 100,000. Berita yang disebarkan kata kita ni tentera ada 100,000 itu berita tipu, itu bohong. Tapi bohong tu dibolehkan oleh agama. Pasal apa? Pasal tujuan nak bagi satu apa orang kata? Satu kegeronan secara psikologi kepada musuh. Musuh dengar, oi tentera Islam 100,000. Dia dah lemah semangat dah. Pasal apa? Pasal kita ada 100,000, kita ni cuma ada 20,000 aja. Nak lawan dengan mereka 100,000. Dia jadi lemah semangat. Al-harbu khidam. Ayat ni yang Saddam Hussein dia buat dalam perang dia dengan Amerika dulu ni. Dan dia buat. Dalam duduk kelam kapur tu dia dan buat lagi sekat tiruan bubuh atas padang pasir. Kapal terbang jet pejuang Amerika ni main nampak dia duk ingat kot yang ni tempat pengkalan tentera Iraq. Tembak peluru berpandu turun gedung. Tengok tak ada apa. Kereta tidak mampu saja. Tak ada apa. Bukan kereta betul. Tembak gedung. Satu peluru harga sampai juta. Satu peluru dia tembak, dia luncur pergi tu harga juta, harga ratus ribu. Dia tembak kertas saja. Tak sakit hati dia macam mana. Lepas tu daripada pihak perisikan dia bagi maklumat kata sebenarnya kita tembak tu adalah kereta kebai tiruan, bukan kereta kebai betul. Hantuk kepala pergi ke batu pengilin, gedung. Kalau hantuk pergi ke dinding tak apa, dia hantuk pergi batu pengilin. Dia lagi punya duk perang. Pasal apa? Pasal dia pakai kaedah al-harbu khidam. Peperangan itu penuh dengan tipu daya. Dia kena pandai macam tu. Kita tak boleh pakai riang. Kita nak pakai riang ni kita terang mana sangat. Kita kena pakai akal. Islam ajar macam tu. Firman Allah illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima. Jika tiada kamu keluar pi berperang, nescaya mengazab akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala akan azab yang sangat sakit pada hari akhirat dunia. Siapa yang tak pi perang ketika Nabi ajak pi perang dalam perang Tabuk, depa akan kena azab yang pedih daripada Tuhan. Firman Allah, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan tukar Allah akan kaum yang lain daripada kamu sebagai ganti kamu.
Tuhan bila dia dah tengok ni hamba dia ada atas muka bumi ni, semua dah tak sanggup nak mempertahankan agama dia. Tuhan akan buat main satu wabak bagi mati buang ada ni. Tuhan yastabdil qauman ghairakum. Tuhan akan ganti satu kaum lain selain daripada hak penakut semua ni. Tuhan dah bagi amaran dah. Mana-mana pun umat manusia ada kalau semua pakat tak mau nak buat kerja agama, Allah kata taruh pun tak ada guna apa. Perhabis-perah aja buat ni. Tuhan bagi mati habis semua ni, yastabdil qauman ghairakum. Tuhan akan ganti kaum lain sebagai ganti kepada kaum yang penakut ni. Dan tiada mudarat kamu akan dia, yang ni akan Allah sikit. Manusia sekali-kali tak boleh memudaratkan Tuhan. Sekali-kali kita tak boleh mudarat Tuhan. Kita pakat satu Malaysia ni, satu Malaysia kita pakat tahu semayang semua, Tuhan tak ada rugi apa tak mana. Tuhan langsung tak ada rugi. Satu Malaysia, hang telefon aku telefon hang ni, esok subuh kita tak semayang semua. Apa punya gila bila jadi macam tu. Telefon hang telefon aku ni, mai kita pakat-pakat tunjuk kita mogok dengan Tuhan. Kita tak usah semayang subuh semua pagi esok. Pagi esok ingat jangan semayang subuh. Masjid diarahkan tutup esok. Ada kepunca. Dia ingat bila dia buat lagu tu Tuhan tergugah. Tuhan takut buat ni pakat tak mau semayang. Dia tu ingat lagu tu. Tuhan habaq dah awal-awal. Wala tadurruhu syai'ah. Sekali-kali hampa tak boleh bagi mudarat aku sikit pun. Tak usah buat apa ke Tuhan. Tuhan tetap dengan sifat istighnah dia, dengan sifat kaya dia. Tuhan tidak berhajat kepada siapa-siapa untuk sembah dia. Orang yang tidak sembah dia akan binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia kata ataupun tiada mudarat kamu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pun, kerana Allah taala akan menolong dia. Kalau Nabi ajak depa semua pakat turun dalam perang Tabuk, kalau Nabi ajak semua pakat turun dalam perang Tabuk, semua pakat tak mau turun. Nabi turun seorang pun Tuhan kata aku pelihara Nabi. Hampa tapi turun dengan Nabi, hampa akan dibinasakan. Itu dia. Tuhan kata sampai macam tu. Bukan sahaja hampa tak boleh memudaratkan Allah, bahkan Nabi Muhammad pun hampa tak boleh memudaratkan dia. Pasal aku pelihara dia. Tuhan kata macam tu. Firman Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Dan jika kamu tidak tolong akan dia, yang ni kamu tak tolong Nabi, maka sesungguhnya telah tolongkan dia oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau hampa tak tolong Nabi, Allah tolong Nabi. Tak bimbang punya. Pasal Allah janji dah, agama hak Nabi Muhammad bawa ni tetap akan menjadi agama yang satu-satunya di atas muka bumi. Allah akan tolong Nabi. Yang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditolong oleh Allah. Iz akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mengeluar ataupun menghalau akan dia, yang ni akan Nabi oleh segala kafir Mekah daripada Mekah. Tuhan kata ingat balik. Tuan ingat dalam Quran bila dia kata iz maksud dia dan ingatlah. Dan ingatlah. Maksudnya apa? Maksud selepas perkataan iz, Tuhan akan sebut satu benda yang orang semua kena bagi perhatian. Dia kata iz akhrajahu alladhina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah halau Nabi keluar daripada Mekah. Tak kala kehendaki mereka, yakni kafir Mekah tu bunuh Nabi ataupun habas maksudnya penjara, ataupun musafirnya, mereka nak Nabi ni keluar daripada Mekah. Kami tak mau tengok muka Muhammad di Mekah. Ketika orang kafir Mekah ingat macam tu, Thaniyah ini yang mendua daripada dua orang dengan Abu Bakar. Maksudnya sedangkan Nabi Muhammad adalah salah seorang daripada dua orang hak keluar tu. Tuhan sebut dah hak keluar dengan Nabi ni dua orang. Siapa dia? Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Kita dulu dengar banyak kali dah cerita ni daripada zaman kita budak-budak mengaji Quran Arab dulu ni. Kan? Dia dah beritahu dah. Hari Nabi nak hijrah tu, Nabi minta Sayyidina Ali tidur di tempat tidur dia. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar keluar. Nabi nak keluar tu dengan izin Allah. Pakat lena apa-apa ni tak sedap. Nabi keluar. Dia menyorok pula di dalam gua tu. Ni yang berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara Nabi. Apa rancanglah macam mana pun nak buat, nak musnahkan Nabi, oleh kerana Allah sudah janji dia nak pelihara Nabi, Nabi dipelihara. Iaitu ketika Nabi keluar, dua orang sama dengan Sayyidina Abu Bakar.
Maknanya Allah Ta'ala tolong akan Nabi pada umpama demikian itu kelakuan. Maka tiada menghina Allah akan Nabi pada lainnya. Kalau hak tu Allah tolong, Allah akan tolong Nabi sampai bila-bila. Kalau waktu tu Allah tolong, sampai bila-bila Allah akan tolong Nabi. Idhuma fil ghar. Ingatlah ketika kedua mereka berada di dalam lubang gua Jabal Nur. Nabi Muhammad sama dengan Sayyidina Abu Bakar masuk dalam gua Jabal Nur. Masuk dulu dalam tu. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi Muhammad kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, janganlah engkau duka cita. Dah masuk dalam gua tu. Nabi tengok muka Sayyidina Abu Bakar ni nampak macam orang sedih. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar bukan sedih nasib dia, tapi Sayyidina Abu Bakar sedih nasib Nabi. Dia ada terang benda di dalam sirah. Kalau tuan-tuan baca kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, dia beritahu Sayyidina Abu Bakar tu nampak muka dia nampak sedih. Dia bukan sedih nasib dia kena tinggal keluarga harta benda tak. Dia tak sedih nasib dia. Dia sedih nasib Nabi ini. Satu orang yang begini mulia, satu orang yang macam ni punya baik, satu orang yang begini bertokoh untuk menjadi pemimpin dan ikutan umat manusia, tiba-tiba terpaksa lari menyorok dalam gua yang panas, yang sempit, yang tak selesa ni. Dia kenangkan nasib yang Nabi terpaksa lalu ni, dia sedih. Bila nampak dia sedih ni, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah kamu sedih, bahawasanya Allah Taala serta dengan kita berdua. Dan adalah Abu Bakar duka hatinya atas Nabi. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, jika hamba mati, maka hamba satu orang sahaja. Tetapi jika Tuan hamba mati, binasa umat dan agama. Tu menunjuk kata, dia bukan fikir diri dia, dia fikir Nabi. Dia sanggup jadi galang ganti kalau sekiranya apa-apa nak jadi dekat Nabi. Tuan baca dalam sirah. Waktu keluar daripada Mekah, Nabi ke Madinah tu, Sayyidina Abu Bakar ni, sampai Nabi naik lemah dengan dia. Saat-saat dia pergi duduk depan Nabi. Saat-saat dia duduk belakang Nabi. Saat-saat dia duduk belah kanan Nabi. Saat-saat dia duduk belah kiri Nabi. Nabi sampai katakan dia, wahai Abu Bakar, pasal apa dengan kamu ni? Saat depan, belakang, kiri, kanan, dia kata, ya Rasulullah, aku takut dalam-dalam duduk berjalan di musuh, duduk tercegat di depan. Biar aku yang mula jumpa dia. Bila aku duduk depan, dia kata aku bimbang, kok musuh hambat aku belakang. Aku takut dia berbuat apa-apa ke kamu kok belakang, sedangkan kamu tak sedang. Aku duduk belakang. Aku duduk kiri kanan kamu supaya kalau ada musuh serang daripada mana-mana pihak, aku menghalang dia. Dia kata macam tu dekat Nabi SAW. Bukan ada apa tuan-tuan. Nabi bukan orang kaya. Nabi bukan ada janji dekat dia, kalau hang jaga aku betul-betul, esok aku nanti bagi ke hang saham sikit-sikit banyak. Tak ada. Nabi tak ada kata kat dia, wahai Abu Bakar, kalau hang jaga aku betul-betul, esok aku pergi menikah dengan anak aku. Tak ada. Bahkan Nabi pula menikah dengan anak Sayyidina Abu Bakar bila Nabi sampai di Madinah. Nabi tak ada janji, sebarang janji, jenis-jenis kebendaan, keduniaan, tak ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cagar nyawa dia untuk nyawa Nabi SAW. Ini yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku mati tak apa. Aku ni tak ada apa. Kalau aku mati tak apa. Tapi kalau kamu mati, dia kata, binasa agama yang kamu bawa, habis berselera umat yang ikut kamu. Dia kata, apa pun biar aku yang mati, kamu jangan mati. Bila dah sampai macam tu, dia kata, Nabi kata, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Tak usahlah susah hati sampai macam tu, Allah ada sama dengan kita. Itu sebab Nabi pujuk dia. Dia kata, dan jika Tuan hamba mati, binasa umat dan agama. Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Maka menurun Allah Ta'ala akan ketetapan atasnya, yakni ke atas Sayyidina Abu Bakar, maka hilang duka cita dia. Nabi kata banyak tu, serentak dengan Nabi kata tu, fa anzalallahu sakinatah, maka Allah buat turun ketenangan ke atas jiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ni yang kata Nabi. Dia kata banyak tu aja dia kata, Allah buat turun mai ketenangan.
turun main masuk dalam hati Sayyidina Abu Bakar, hilang resah gelisah, hilang, terus jadi tenang tenteram, yakin dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan ni kata Nabi ni, kita kalau dah jumpa dia tak tahulah macam mana. Ni yang kata Nabi Muhammad ni. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh bercakap di depan orang yang dengar tu duk sakit tak larat, dengar Nabi bercakap boleh pergi ambil cangkui korban sebiji bukit. Ni yang kata Nabi Muhammad ni pemimpin yang sangat berkarisma dan berkaliber. Kita kadang-kadang tak terbayang Nabi mempunyai karisma yang macam tu, mempunyai leadership, mempunyai serba ada dekat Nabi. Kita tak terbayang. Tapi yang kata Nabi ni, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, orang sakit tu tidak, kalau Nabi pi habaq kat dia, Nabi pi cakap dekat dia satu benda, dia boleh jadi kuat, dia boleh ambil cangkui pi peruntuk bukit sebiji kerana dengar cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi ke Nabi benda yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Tak cukup dengan bagi ketenangan dan menguat ia, yakni Allah Subhanahu wa taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa banyak tentera yang tiada kamu kelihatan, iaitu malaikat. Pada gua, pada Jabal Nur itu dan segala tempat peperangan. Tu dia. Serentak dengan tu juga Allah terus kerap malaikat turun mai bersaf-saf, berduyun-duyun untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah menjadikan kalimah orang kafir itu kalak dan duduk di bawah, dan kalimah Allah, kalimah syahadah itu kalimah yang di atas, zahir, dan kalimah yang menang. Tuhan kata dah, satu hari aku letak Islam di atas, aku tentu letak, pasal aku dah janji nak letak. Tak usah siapa main nak padam agama Allah. Allah kata agama dia ada, agama dia tetap akan ada. Tentu kita nak buang Islam daripada diri orang, kita buang dia dalam penjara, Islam dalam diri dia tak mati. Tak mati, kita penjara tunggu dia, Islam hidup. Kita tak boleh, kalau kita niat nak lawan Islam, tak menang. Tak usah lawan dah, tak menang. Sebab Islam hak Allah punya. Islam ni hak Allah punya. Kita tangkap, kita buh dalam jail, kita tangkap, kita dera dia, kita tangkap, kita bunuh dia, kita nampak badan dia mati. Tapi keyakinan dia kepada Islam hidup. Bahkan keyakinan dia tu diambil oleh orang lain pula sebagai penerus kepada keyakinan itu. Tak boleh. Ni yang Allah nak beritahu. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang menang pada kerjanya, yang hakim pada perbuatannya. Tuhan kok mana pun dia menang. Tuhan tidak akan kalah dengan siapa-siapa. Firman Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Keluarlah oleh kamu perang, ringan ataupun berat. Kaya ataupun miskin. Suka ataupun tidak suka. Bila Nabi ajak pergi perang, kena pergi. Sama ada hati kamu rasa berat ataupun kamu berasa, kamu kena pergi. Kamu miskin ke, kamu kaya, kamu kena pergi. Kamu suka ke, kamu tak suka, kamu kena pergi. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berperanglah oleh kamu dengan harta kamu dan dengan diri kamu pada perang sabilillah itu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bermula yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika ada kamu tahu, maka janganlah kamu berbuat berlambat-lambat ketika dipanggil berperang. Wallahu a'lam. Lepas itu kita akan masuk, dia kata, dan turun pada segala orang munafiqin yang ketinggalan, yang ni tak pergi perang Tabuk. Ni ayat yang berikut ni turun kepada orang yang tuak tak pergi perang Tabuk. Apa yang Tuhan kata dekat orang-orang yang tak pergi dalam perang Tabuk ini? Wallahu a'lam. Soalan. Banyak orang duk tanya pasal hukum belah ikan ni. Pasal apa tu? Saya difahamkan apa yang berbahagia Datuk Dr. Harudin ada bagi ceramah di Tikam Batu berapa kan. Dia dah beritahu kata belah ikan ni haram. Pasal apa nama dia kata kita menyekat kebebasan ikan atas alasan tu kan. Saya ingat mungkin daripada situ pun. Lepas pada tu banyak orang duk tanya pasal belah ikan dalam Korea ni.
Saya tak tahu nak jawab lah. Dia tidak ada nas lah yang terang yang melarang benda ni. Cuma kalau sekiranya dia kita anggap sebagai menyekat kebebasan dia, mungkin berdosa di situ lah. Kan? Mungkin berdosanya di situ lah. Jadi kalau dah timbul keraguan, berasa lemah perut, kan? On flower tu kita lepas pun. Kan? Tapi kita lepas, tak ada 10 minit kawal dia main tangguh ambil balik. Pasti dia memang jenis ikan akuarium. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk lama. Ada kawan nanti main celok ambil dia juga, kan? Jadi lebih baiklah kita bela, kita jaga dia elok. Kan? Gitu. Jadi kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan nak nas, saya tidak pernah jumpa lagi lah. Nas khusus yang melarang bela ikan apa semua ni. Tidak ada nas khusus. Kan? Cumanya kalau kita rasa mungkin kita menyebabkan hidup dia ni terseksa, dia pusing dalam akuarium 2 jam.